kita kepada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia pada jam 8 tadi. Kalau kita mendengar ucapan adalah jelas bahawa kita perlu stay put, kita jangan bergerak. Kita kekallah di tempat kita berada. Memang ini adalah masa yang sukar untuk kita semua. Pihak pengurusan UMT memahami dan kami akan cuba untuk menjaga kebajikan para pelajar semasa kita berada di UMT ini. Kerana sebagaimana yang saya tekankan sekali lagi, ini adalah kejadian yang pertama yang kita alami. Sebab itulah dipanggil pandemik. Dan perancangan yang kita telah lakukan, memang saya sendiri pun rasa sedih juga. Sebab saya bersama MPP turut terlibat. Saya sendiri pergi ke Balai Polis dan cuba untuk meyakinkan Balai Polis bahawa berilah peluang kepada kita. Tapi akhirnya apa yang berlaku, arahan yang dikeluarkan pada petang ini, tidak ada jalan lain. Jadi itulah mesej yang sukar untuk saya sampaikan pada hari ini. Jadi jawapannya, kita perlulah berada di UMT. Kenapa? Kerana pakar-pakar telah memberikan nasihat bahawa apa yang berlaku di Itali yang tidak dijangkakan kerana tidak berlakunya staying put di tempat, akhirnya apabila pulang ke tempat masing-masing, di kampung masing-masing, akhirnya merebak virus yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini. Dan setakat ini, sebagaimana kita ketahui, belum lagi dijumpai penawar kepada virus ini. Jadi dalam masa yang sukar ini, marilah kita bersama-sama berkorban. Korban bukan hanya untuk kita. Sebenarnya negara kita telah menyaksikan 2 kematian. Dan dunia juga telah menyaksikan terlalu banyak korban yang berlaku. Jadi dalam saat yang sukar ini, saya merayu supaya marilah kita ketepikan kesedihan yang ada pada kita. Saya pun sedih sebenarnya. Kita doakan semoga perjuangan kita dalam masa 2 minggu ini, kita akan dapat mengatasi virus ini. Bahawa pengorbanan yang kita lakukan ini mungkin kekecewaan dan sebagainya, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, marilah kita kuatkan diri kita, kuatkan keazaman kita dan berkorban supaya kita dapat mengatasi perkara ini. Kerana apa yang berlaku pada hari ini adalah satu katastrofi yang sangat besar. Dan bagi pihak UMT, kami akan berikrar bahawa sepanjang para pelajar berada di sini, kami akan menjaga kebajikan anda. Dan saya faham banyak perkara yang telah dikeluarkan. Ada para pelajar yang telah pun mengeluarkan wang sendiri untuk membeli tiket dan sebagainya. Kami akan mengambil kira semua ini. Simpanlah tiket-tiket dan sebagainya, dan kami akan mengadakan mesyuarat seterusnya untuk apa lagi yang kami dapat bantu para pelajar. Jadi saya rasa cukuplah, kerana saya tidak boleh meneruskan untuk menyampaikan ucapan yang sukar ini. Jadi bagi pihak pengurusan UMT, kami turut merasa kesedihan yang anda rasa, tapi kita perlulah memikirkan greater good, the common good, melebihi diri kita sendiri. Kerana kita tidak memahami kompleksnya virus dan pandemik yang melanda kita pada hari ini. Dan akhirnya bagi orang-orang Islam, saya ingin mengakhiri dengan sebuah petikan daripada ayat Quran yang berbunyi terjemahannya, mungkin kita suka akan sesuatu, tetapi sebenarnya ia adalah buruk untuk diri kita. Mungkin kita benci akan sesuatu, tetapi dia sebenarnya adalah sesuatu yang baik untuk kita. Tetapi kita tidak mengetahui, tapi Tuhan Maha mengetahui. Moga pengorbanan kita pada hari ini adalah termasuk apa yang Tuhan sebutkan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih diucapkan kepada TNC HEPA, Dr. Hafiz Zakaria di atas taklimat penerangan itu sebentar tadi. Jadi saya harap untuk kepada para pelajar yang berada di hadapan ini untuk memahami keadaan
isu semasa yang sedang berlaku, yang mana kita sendiri pun menerima maklumat ini secara mengejut. Masing-masing pun masih terkejut, kami di pihak MPP pun terkejut. Sama juga dengan pengurusan universiti. Jadi untuk masa sekarang saya harap sangat kerjasama daripada semua untuk bertenang dan beritahu terutamanya keluarga-keluarga yang sedang menunggu kepulangan anda. Jadi saya nak teruskan, mungkin ada persoalan-persoalan masih lagi belum jelas. Harapnya kita mendapat jawapan dan penjelasan daripada TNC HEPA. Jadi kita akan baca beberapa soalan di dalam live MPP untuk kita dapatkan penjelasan daripada Timbalan Naib Chancellor HEPA sendiri. Boleh ke macam tu? Boleh Boleh, okey baik. Saya jemputlah Dr. Hafiz ke depan. Okey, mungkin ini adalah beberapa soalan yang bakal yang ditanya oleh para pelajar sendiri. Yang pertamanya adalah ke tengah sikit. Ya, boleh. Okay. Antara soalan yang pertama adalah sekiranya mereka tidak balik, jadi bagaimana keadaan mereka di sini, terutamanya dari segi penempatan, dari segi makanan, terutamanya asas-asas apabila mereka berada di sini. Jadi mungkin Prof boleh terangkan serba sedikit berkenaan hal tersebut. Okey, yang pertamanya terima kasih kepada soalan-soalan yang sangat penting. Berdasarkan kepada pengalaman hari pertama yang kita ada di sini, walaupun kita berada di kampus UMT, pergerakan kita tetap tidak bebas. Kita tidak boleh keluar untuk membeli makan di luar. Kita tidak boleh, hanya boleh adalah kita koordinat melalui MPP. Segala pesanan makanan buat masa ini adalah melalui pesanan. Jadi MPP nanti kemudian akan tolong share link yang berkenaan supaya kita boleh koordinat. Sebabnya jangan pergi beli bersendirian, kerana apa yang dilakukan adalah food operator yang ada akan bergilir-gilir. Setiap hari akan ada 3 delivery, pagi, tengah hari dan malam. Dan wakil, fellow ataupun ketua-ketua blok akan datang mengambil bagi pihak blok, kerana kita ingin minimizekan kontak. Jadi kita tak nak ada orang akan pergi di luar sana, kalau tidak dia akan defeat the purpose of limited movement yang mana yang disebutkan oleh kerajaan. Jadi tinggal di kolej, duduklah di kolej dan makanan kita akan koordinat. Dan dalam masa yang sama pihak UMT juga akan mengadakan mesyuarat juga besok untuk mendapat apakah solution yang lain, kerana keadaan sekarang ni kita mempunyai jumlah yang lebih banyak. Tapi sekurang-kurangnya adalah kita memastikan bahawa penyediaan makanan food operator akan ada setiap hari dan akan ada 3. Dan di samping itu kolej kosiswa, kedai kosiswa di kolej juga akan ada buka, nanti akan dikongsikan oleh MPP, ada waktu-waktu yang dibuka dan jaminan mereka bahawa setakat hari ini roti akan cukup, minuman ada, dan di samping itu di bawah dapur Act of Kindness juga ada beroperasi di kafeteria di sana, walaupun makanannya tidaklah seberapa. Dalam saat yang sukar ini janganlah kita memikirkan menu yang hebat-hebat, kerana Act of Kindness dapurnya hari ini sebagai contohnya nasi, menunya nasi, sebab percuma Act of Kindness ni, dia bukan ada full time chef dan sebagainya. Jadi dia masak nasi, kemudian ada telur goreng dan ada kicap. Dalam keadaan kita kelaparan, itu pun sebenarnya sangat mengenyangkan. Itu adalah percuma. Cuma itu terhad. Cuma kami kena memikirkan apa lagi yang kami boleh buat. Jadi sekurang-kurangnya option makan itu ada. Tapi tak boleh keluar sebagaimana biasa, untuk keluar bersendirian dan sebagainya, memang tidak boleh. Sebab itulah seolah-olahnya berada di sini tapi limited movement. Bukanlah sepenuhnya perintah berkurung, tapi tidak boleh keluar dan kena menjarakkan di antara kita dan sebagainya. Itu perlu dilakukan. Lagi apa lagi soalannya? Bagaimana dengan pelajar yang sekarang ni duduk di luar? Apakah mereka perlu ada penempatan di dalam atau macam mana? Sebab ada setengah yang berada di rumah sewa, terutamanya perempuan, wanita, tinggal seorang. Jadi Berapa ramai yang di sini ada, saya akan berbincang dengan pengarah kolej. Kalau ada kemudahan di dalam, kita kena beri prioriti kalau cukup. Kalau tak cukup, mungkin kita tak dapat masukkan ke semuanya. Kalau saya difahamkan dalam satu-satu masa
ada lebih kurang 100 katil ataupun tempat yang ada di Kolej Kediaman. Tetapi siapa yang tinggal di luar, sila maklumkan kepada MPP, kita akan menganggap perkara ini urgent. Kita perlu selesaikan masalah ini dan saya sendiri akan berbincang dengan pengarah Kolej Kediaman supaya kita dapat membantu sedapat yang mungkin. Kerana itu adalah tanggungjawab kita. Dan yang mana yang tinggal di kolej, kembalilah ke kolej masing-masing dan sentiasa ikut pesanan Kementerian Kesihatan. Jarakkan dan jangan bersosial, jangan keluar minum-minum dan sebagainya dengan rakan-rakan, memang tak ada kan sekarang ni. Jadi kalau ada keperluan, kita sentiasa akan mengambil inisiatif untuk memastikan bekalan-bekalan ini cukup dan terutamanya grup-grup yang diwujudkan oleh MPP join grup ini supaya maklumat ini dapat dikoordinasikan dan kita akan memberi komitmen kita untuk itu. Baik Prof, soalan seterusnya, mengapa hanya pergerakan bas daripada dalam UMT yang diambil kira, bagaimana dengan pergerakan bas di luar UMT yang melibatkan pelajar UMT sendiri? Maksudnya sama ada ambil flight atau bas luar. Komen Prof? Okey, kalau melihat kepada apa yang berlaku, saya difahamkan setelah e-learning tu ada yang dah balik. Jadi memang kita waktu itu memang belum ada lagi arahan dan kita tidaklah mengambil tindakan kerana kita memang tak boleh ambil tindakan waktu itu kan. Jadi apa yang kita boleh buat ini adalah kita tertakluk di UMT ini, tertakluk kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Kerana bas yang ada pada malam ini adalah di atas inisiatif UMT dan MPP. Kerana itulah itu kita bertanggungjawab secara langsung. Kalau kita nak pergi kejar bas di luar tu, memang dari segi undang-undangnya kita tak ada kuasa kan. Kita hanya ada kuasa, keselamatan kita hanya ada kuasa di dalam ini je kan. Kalau apa yang berlaku di luar sana, memang kena melibatkan pihak polis dan sebagainya. Kita bukanlah niat kita macam tu, apa yang dilakukan oleh kerajaan di China contohnya kan, kejar orang dan sebagainya. Jadi itu kita boleh menjawab kepada pihak pengajian tinggi bahawa kita berusaha di dalam ruang lingkup jurisdiction kita. Apa yang berlaku di luar di situ kita tak boleh untuk nak melakukannya kan. Jadi itulah cuma nasihat kita dan appeal kita, jangan. Kerana apa kita mengambil inisiatif bas sendiri? Kerana senang kita nak bagi justifikasi kepada pihak polis. Kerana apa? Kerana bas kita sekurang-kurangnya kita kontrol. Kita buat ambil suhu, bacaan suhu dan sebagainya, jadi kontrol. Jadi pihak polis bila mendengar penerangan kita, sehingga semalam dia menerima dan kita berasa gembira lah kan. Kalau pergi di luar sana, risikonya sangat tinggi kerana kita tidak tahu dan tidak ada temperature yang dibuat. Tidak ada, kalau ikut semalam kita run out of hand sanitizer. Tapi kita ada sabun yang as good as hand sanitizer dan itu kita ambil langkah kan. Jadi apa yang berlaku di luar tu kita tidak ada kuasa kan untuk mengejar dan sebagainya, bukan cara kita kan. Itu yang saya dapat jawab. Baik, seterusnya Prof, di sini adalah tentang pelajar yang ingin balik dan diambil oleh ibu bapa. Jadi bagaimana, masih tidak boleh ke ataupun boleh namun hanya ambil di bahagian main gate atau macam mana Prof? Jawapan yang saya dapat garis panduannya tetap tidak boleh. Kalau ibu bapa datang ambil pun tidak boleh kerana risikonya kita tidak tahu kan. Jawapannya tetap tidak boleh kan. Jadi ini apply pada semua. Kalau ahli keluarga datang nak ambil pun tetap tidak boleh kan. Itu yang diberi makluman daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Mereka sangat tegas dalam hal ini, non-negotiable, uncompromising. Baik, seterusnya Prof, mewakili pelajar luar kampus, bagaimana mereka yang tiada transport dan kebanyakan ini kedai di luar tutup, apakah bantuan daripada pihak universiti kepada pelajar luar kampus yang mengalami masalah-masalah ini? Saya akan membincang dengan pengarah Kolej Kediaman. Semasa ini kita bersyukur dan berterima kasih pihak universiti kerana telah diwujudkan fellow di luar kampus. Jadi kita akan dapatkan data
berapa ramai yang ada di kawasan dan sebagainya, supaya bila kita dapat data berapa ramai yang ada di sini, bolehlah kita memikirkan apa. Yang penting sekarang ni data kita perlu tahu di mana orang berada dan sebagainya, supaya bantuan ini mudah untuk disalurkan. Kalau di dalam ni memang ada kan, dapur Act of Kindness ada di sana dan sebagainya. Jadi yang pentingnya MPP akan wujudkan grup, siapa yang ada di luar kampus bagi tahu di mana anda berada, supaya data ni dapat dikongsi dengan kita dan kita boleh mengambil tindakan. Yang penting kita memohon kerjasama daripada setiap anda, supaya tolonglah untuk membantu kita sama, tolonglah memaklumkan kita di mana dan sebagainya. Pihak kolej juga ada data siapa yang tinggal dan sebagainya, cuma siapa yang pulang tidak ada sistem check in dan check out pada ketika ini. Sila maklumkan, terutamanya mereka yang berada di luar kampus, supaya kita faham dan supaya kita boleh membantu. Kerana apa? Kerana kami staf universiti ini bukan bercuti kan. Walaupun kerja dari rumah, kami akan turun sejak daripada semalam, hari ini dan sebagainya. Maklumkan kepada pihak MPP, kepada pihak kami akan menyalurkan bantuan yang sepatutnya. Okey, baik. Seterusnya, Prof, saya dapat banyak di live IG official MPP berkenaan tentang duit-duit tiket yang mereka telah beli, terutamanya tiket flight lah umumnya. Bagaimana mereka? Adakah mereka dapat refund ke atau macam mana, Prof? Saya carankan simpan semua salinan tiket dan sebagainya. Saya akan usahakan, akan fikirkan apakah saluran yang kita boleh, supaya dalam keadaan ini apa yang kita dapat boleh bantu, kita cuba kan. Saya akan cuba merayu supaya ada peruntukan yang boleh, kalau tidak sepenuhnya mungkin sebahagian, simpan maklumat-maklumat berkenaan. Nanti kita akan koordinate, kita akan selaraskan, kita akan merayu supaya bantuan ini dapat disalurkan kepada anda. Itu yang saya dapat cakap. Okey, baik. Prof, seterusnya ada yang beritahu bahawa terdapat ramai lagi pelajar-pelajar UMT yang dah keluar depon dan tunggu di stesen bas yang di luar. Jadi mengapa mereka yang berada dalam UMT ini ditahan, sedangkan tidak pada mereka yang di luar? Saya rasa soalan ni dah dijawab tadi, yang soalan tentang bas dan isu jurisdiction. Kerana kita memang di dalam ni pun kita bukan, cara kita melayan pelajar kita ini bukan secara macam polis kan. Kita melayan dengan penuh hormat, dan saya sendiri pun tak ada rasa kata pelajar UMT akan marah pada saya pun. Walaupun berita yang saya sampaikan ni adalah berita yang sangat berat kan. Jadi itu saya dah jawab tadi kan. Memang sama jugalah maknanya. Ini adalah di kawasan di bawah jurisdiction kita, di luar itu bukan dalam bidang kuasa kita kan. Seterusnya, ada apa-apa persoalan tak yang tidak terjawab? Sebab saya cuba scroll di live IG official MPP, ada tak soalan-soalan yang tidak ditanya di hadapan ini dan anda perlukan kepastian dan penjelasan? Ada tak? Sekali lagi saya ulang, ada tak persoalan yang ingin ditanya tapi saya tak tanya dekat depan ni dan anda perlukan penjelasan untuk persoalan itu? Ada tak? Pasti ya? Okey, kalau pasti saya harapkan ini tidak berhenti di sini saja. Persoalan-persoalan ini masih boleh teruskan untuk disalurkan kepada kami pihak MPP khususnya untuk mendapatkan jawapan. Sekiranya ia boleh jawab di peringkat kami akan jawab. Sekiranya tidak, kami akan bawa soalan-soalan tersebut kepada pihak atasan yang lebih layak untuk menjawab. Jadi mungkin boleh kata-kata terakhir daripada Prof untuk kepada pelajar-pelajar yang menghadapi situasi ini. Nasihat saya, kata-kata ni orang kata murah kan. Jadi dalam saat yang ini cuma hayatilah perasaan, dan saya rasa saya dah dapat lihat walaupun mulanya sedih, dah ada kekuatan. Kita kuatkan tekad kita, kekuatan kita, stay connected, stay informed, terus get connected dengan grup-grup yang ada di bawah MPP supaya kita dapat coordinate maklumat. Dan sentiasa mengikut nasihat-nasihat yang diberi oleh Kementerian Kesihatan dan juga update yang diadakan setiap hari tentang pandemik yang kita sedang hadapi hari ini. Dan moga kita mengikuti segala nasihat, sentiasa benda yang sangat basic kan. Kalau nak cari hand sanitizer sekarang memang dah tak ada. Sabun pun dah cukup kan. Sabun dan air
benda-benda yang basic itu kita lakukan di peringkat diri kita. Maintain social distance. Kadang-kadang orang cakap social distance ni apa benda kan? Maknanya janganlah bercampur gaul dekat-dekat macam tu kan. Dan nasihat-nasihat daripada Kementerian Kesihatan, daripada PKU, kalau kita ada simptom-simptom dan sebagainya, kalau kita pergi ke MPI yang diadakan baru-baru ini, kalau belum melakukan saringan kesihatan, lakukan saringan kesihatan sama di PKU sendiri ataupun di klinik-klinik kesihatan. Kalau di dalam di PKU kita lah, segala maklumat ini telah pun kita salurkan. Nanti kalau join grup MPP ada grup ni, jadi boleh dikongsikan maklumat ini bersama. Terima kasih di atas kesabaran dan kefahaman anda. Saya dan pihak universiti merasa sangat gembira kerana ini adalah benda yang susah, tapi saya tengok kesabaran yang ada, inilah yang diperlukan. Dari saat negara kita menghadapi satu ujian yang besar ini, memerlukan pengorbanan daripada kita. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Timbalan Chancellor HEPA di atas penjelasan yang diberikan sebentar itu tadi. Saya mengharapkan dekat sini banyak saya baca, memang kata ada yang saya tak baca soalan dan sebagainya. Saya cuba scroll, daripada tadi saya cuba scroll mana yang saya mampu dapat scroll. Saya harap saya dah tanya apa-apa persoalan yang tidak terjawab 3 kali saya tanya. Namun sekiranya ada yang segan dan sebagainya, masih boleh bertanya. Nanti kami akan sediakan ruangan soalan dan sebagainya di official MPPMT untuk anda semua bertanya soalan. Okey, jadi saya harapkan kepada semua yang berada di sini di hadapan ini untuk kembali ke asrama masing-masing yang duduk di luar. Untuk pelajar luar kampus, pihak MPP akan segera dalam mengambil perhatian tentang anda, termasuklah terutama mereka yang mempunyai masalah transport dan sebagainya. Selepas ini kami akan maklumkan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan kefahaman daripada semua pelajar bahawa arahan ini akan berubah dari semasa ke semasa mengikut keadaan semasa. Baik, jadi harap semua bersedia. Kalau pukul 9 kita dapat arahan A, pukul 9.05 boleh berubah arahan B. Saya harap semua pelajar dalam mod tersebut bersedia dengan arahan selanjutnya. Okey, seterusnya saya harapkan sumber yang anda dapat, anda dapat daripada pihak MPP sendiri. Iaitu untuk maklumat semua, kami ada grup wakil batch. Make sure awak kenal wakil batch awak supaya segala informasi daripada MPP selalunya kami akan salurkan di situ supaya semua pelajar mendapat maklumat daripada satu saluran yang sama. Boleh Okey, jadi kita pun tak nak berkumpul lama-lama dekat sini, agak berisiko. Jadi kami mewakili, saya mewakili daripada pihak Majlis Perwakilan Pelajar UMT sesi 2019-2020. Memohon maaf, kami dah cuba sedaya upaya yang baik untuk menyediakan pengangkutan kepada anda semua. Jadi kami mohon maaf kepada anda semua. Berat untuk kami membuat apa yang kami buat malam ini, berat. Tetapi kami harapkan anda semua pun faham situasi dan mengapa keputusan kami buat begini. Harap ini untuk kepentingan bersama semua. Jadi keep in touch dengan keluarga, berikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Jaga kesihatan. Ingat, jaga jarak antara satu sama lain, kurangkan risiko, kurangkan pergerakan di dalam universiti ini. Saya harap apa yang berlaku ini ada hikmahnya, dan kita untuk malam ini, saya mengumumkan bahawa sebarang pergerakan memang akan dibatalkan sehingga tarikh yang akan diberitahu. Terima kasih untuk makluman semua dan perhatian. Saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.